Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dihormati Tuan Haji Samsuri, pengurusi, seluruh para hadirin, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini, iaitu kita berada pada 13 Ramadan, syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Ghazali menyatakan puasa itu adalah asas yang memudahkan. Bila sebut asas, maksudnya ianya adalah memudahkan. Tanpa asas kita tak mampu untuk berada pada kedudukan yang baik. Memudahkan apa? Segala ibadah yang lain-lain yang kita sempurnakan. Dan puasa itulah anak kunci kepada segala ketaatan, anak kunci kepada ketaatan. Bahasa yang mudahnya untuk kita faham adalah puasa adalah anak kunci ketaatan. Manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan dan mengerjakan apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam kita mengerjakan ibadah. Dan ibadah ini pula terbahagi kepada dua. Ibadah yang pertama disebut sebagai mawjud. Bila kita sebut sebagai mawjud, ianya dikatakan ibadah yang ada ataupun nampak. Contoh, kalau kita tengok orang sembahyang, nampak perlaksanaan solat yang dikerjakan. Dia mengerjakan haji, apa lagi? Dan semua ibadah yang dikerjakan itu nampak dari sudut zahirnya. Maka di sana perlu disempurnakan dengan sesempurnanya, sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dari sudut zahirnya, bila kita kata zahirnya mengerjakan tapi hati belum tahu. Sebab tu kalau solat dia ada hakikat dia. Solat, hakikat sembahyang itu adalah dengan kita mengerjakan solat dengan semampu yang mungkin kita usaha untuk kita memperoleh khusyuk. Ataupun bahasa yang mudah, istiqdar, menghadirkan hati. Ramai juga orang yang solat tapi nak dapat sesuatu kedudukan yang baik dari sudut istiqdar, menghadirkan hati khusyuk dalam mengerjakan ibadah. Ini sesuatu perkara yang perlu kita diusahakan sepanjang masa. Dalam tempoh kehidupan ini, ruang dan peluang ini, kita kena usaha yang terbaik. Moga-moga kita akan mendapat halawatul iman, kemanisan iman dalam kita mengerjakan ibadah. Pertama dari sudut ibadahnya adalah mawjud. Yang keduanya adalah ibadah disebut sebagai ma'dum. Ma'dum ini tak nampak. Contohnya hari ini kita berpuasa. Semua orang boleh declare bahawasanya menunaikan titah perintah Allah Ta'ala melalui ibadah puasa yang Allah Ta'ala fardukan. Dalam surah Baqarah, Allah kata dalam surah pada ayat 183, difardukan ke atas kamu. Baiklah, puasa ini, dalam suasana kita mengerjakan ibadah puasa ini, khususnya dalam bulan Ramadan ini, dia semestinya di sana ada hakikat puasa. Hakikat puasa ini, kalau kita tengok puasa, betul lah kita tidak boleh makan. Hakikatnya, kita mengerjakan ibadah puasa ini tanpa kita, dengan tidak melakukan sesuatu perkara melanggar segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanan itu halal dimakan di luar Ramadan. Bila datang Ramadan,
terbit fajar sehingga terbenam matahari, bermula pada terbit fajar sehingga terbenam matahari, kita tidak dibolehkan makan. Sebab apa? Allah nak tarbiyah kita, nak didik kita, nak kawal nafsu kita supaya kita menjadi hamba Allah yang benar-benar mengikut acuan dikehendaki oleh Allah SWT. Isteri kita halal di luar Ramadan, tapi bila masuk Ramadan, hari yang pertama puasa, daripada bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari, kita tak boleh gaulinya. Tapi di malam hari dibolehkan. Maka hidup ini ada peraturan. Sebagaimana kita pergi bekerja di pejabat pun ada peraturan yang perlu kita patuhi. Dalam kehidupan ni pun sama juga. Ada peraturan-peraturan yang kita perlu sempurnakan dan tak boleh kita langgar segala ketetapan Allah. Kerana ini adalah hakikat puasa. Untuk mencapai kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu Taala. Dan bulan Ramadan ni sebenarnya bukan bulan beramal. Siapa kata bulan Ramadan ini bulan yang beramal, sebenarnya salah. Ramadan ini adalah bulan untuk meningkatkan amal ibadah. Kerana apa? Bulan Ramadan ini bulan yang diganjari pahala. Sebelum ni saya pernah katakan, illa saum fa innahu li wa ana ajzi, kecuali puasa, maka puasa ini untukku, kata Allah Subhanahu Taala dalam hadis kursi, maka akulah yang membalasnya. Maka bulan Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan amal. Maka kita kena telek diri kita. Kalau kita sembahyang tak khusyuk, hati ini tempat telek Allah Subhanahu Taala, maka kita kena sempurna istiqdarkan hati dalam mengerjakan sembahyang. Kalau luar Ramadan, luar Ramadan kita baca Quran satu halaman muka surat, masuk bulan Ramadan mestilah lebih gandaan tersebut. Sampai hari ini 13 Ramadan, kita kena muhasabah diri kita, bagaimana kita punya ibadah qiyamul lail kita, solat tahajud kita kerja tak sebelum sahur, bagaimana dengan kita baca Quran, bagaimana dengan kita solat tarawih. Kerana apa tuan? Kalau kita tengok solat tarawih 20 minit, kita kata paling cepat, kabillah kita kata setengah jam. Kan? Setengah jam boleh dikatakan masih, kalau kita kata setengah jam ni, kadang-kadang kita kerja solat sunat tarawih, kita ngantuk. Mana menunjukkan kepada kita, kita ada kelemahan iman. Termasuk diri saya yang bercakap ni tuan. Sepatutnya, benarlah kita dah puasa. Kalau puasa ni sampai 13 hari, fizikal kita letih, lemah. Dan fizikal kita lemah, sepatutnya rohani kita meningkat. Contoh, kalau kita fizikal kita lemah, kita makan, kita akan jadi kuat. Kita akan jadi kuat. Orang muda badan sado. Sepatutnya orang muda yang badan sado, solat setengah jam tak ada apa-apa pada dia. Tapi badan sado, makan segar, makan cukup, makan tak usah cakap. Tengah hari puasa penat, datang bazar Ramadan, siapa dah muslimin ke muslimat datang bazar Ramadan, tadi penat, tak penat pula, pergi round cari mutabak, cari roti john, cari semua, tak penat. Bila datang tarawih penat. Hakikatnya kalau kita tengok, sebenarnya orang muda Allah Ta'ala bagi kecergasan untuk dia mengerjakan ibadah. Berbalik dengan orang yang berumur ni, kita sebut orang yang tua, orang yang berumur ni, pangkat-pangkat atas daripada kita ni, mereka uzur tak mampu pun nak main badminton, stamina setengah jam, tak larat nak lawan orang muda, memang kalah. Tapi ibadah jangan dipertikaikan. Mereka boleh sujud, mereka boleh ikut sama kerja dengan imam, bahkan datang awal ke surau, bahkan mereka akan pulang lewat daripada imam. Kadang-kadang imam dah balik dah, tapi tak balik lagi. Sebab apa? Mempunyai kekuatan aspek kerohanian. Mereka ada pengalaman dalam kehidupan, mereka dah lalui mereka menginsafi, mereka menyesali, mereka nak buat yang terbaik. Kerana apa? Sedar umur kita tak panjang lagi, kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Taala. Maka kita sepatutnya, begitulah keadaan kita. Kalau nak cerita soal berbuat kebaikan ini, bukan bulan Ramadan, luar daripada Ramadan, Allah Ta'ala dah katakan dalam Al-Quran pada halaman muka surat yang 23, iaitu pada ayat 147, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan ibadah. Dan Nabi ajar kita bila datang bulan Ramadan, perbanyakkan sedekah, bagi makan orang buka puasa, besar ganjaran pahala. Sekalipun beri makan sebelah buah tamar kepada orang, Nabi tetap menggalakkan kepada kita untuk beri makan.
Dan Rasulullah bila datang bulan Ramadan cukup dermawan dalam bulan Ramadan. Nak cerita soal kebaikan bukan dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan nak pulun-pulun tak. Kita daripada dulu kita dah latih diri kita, praktis diri kita. Kita ada stamina yang cukup. Kita ada stamina yang cukup ni. Kita ni dalam fasa yang kedua Ramadan. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu atqum minan nar. Awal Ramadan rahmat. Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu kedudukan yang baik Allah Ta'ala. Maka yang kedua, ini fasa yang kedua adalah maghfirah, yakni keampunan daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita menyesali dan kita menyedari kita banyak dosa. Maka ambillah peluang dalam bulan Ramadan ini untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Moga-moga bila mana Allah Ta'ala ampunkan kita, kita ni mendapat sesuatu bekalan keluar daripada Ramadan. Rajin nak buat solat berjamaah, rajin nak solat berjamaah, rajin nak baca Quran. Kalau kita tengok praktis yang kita buat dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, macam anak-anak masuk camp, tuan-tuan. 3 hari dia masuk camp, dia kena bangun pukul 4 pagi, adanya qiyamul lail, adanya makan pagi, adanya orang kata ujian kecergasan pagi, adanya waktu duha, adanya slot sampai waktu malam, pukul 11 malam baru tidur, tuan-tuan. 3 hari dia masuk camp, dia kena pulun, tuan-tuan. Betul-betul kena brainwash dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, keluar daripada camp tersebut, dia rasa macam ada disiplin diri, ada jati diri, rasa diri ini dihargai. Maka kita datang bulan-bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala pilih kepada kita ni. Allah, tuan-tuan, kena ambil, tuan-tuan. Kena ambil ruang dan peluang ni untuk kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tetapkan dalam Quran pada ayat 183, akhir pada pensyariatan berpuasa, iaitu kefarduan berpuasa, Allah kata apa? La'allakum tattaqun. Moga kita menjadi orang yang bertakwa. Menunjukkan kita semua, tuan-tuan, ada harapan untuk mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka ambillah peluang ini untuk kita muhasabah, tuan-tuan. Muhasabah diri kita, untuk kita menyempurnakan baki Ramadan yang berbaki ini. Kalau kita ingat, saya ingat Pak Ali, Masjid Bangsa, dia meninggal 30 Syakban, tuan-tuan. Malam ni tarawih, dia meninggal, tuan-tuan. Tak sempat nak bertemu, nak masuk dalam bulan Ramadan. Pak Ali Masjid Bangsa kan? Meninggal, tuan-tuan. Saya tengok, Allahu Rabbi, 30 Syakban, tak sempat. Tapi kita Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kita peluang. Semestinya di sana ada rahsianya. Maka ambillah kita ruang dan peluang ini untuk kita muhasabah diri kita. Kalau kita tak cukup baik lagi dari sudut halaman muka surat, sebenarnya baca Quran ni tak lama. Baca Quran ni kita baca, kalau betul-betul kita setting, memang kita boleh baca satu hari 1 juzuk. Cukup 30 Ramadan, boleh khatam, jangan risau, confirm boleh. Baca Quran 1 juzuk, tuan-tuan, setengah jam je. Kalau tidak pun lajak pergi 40 minit. Kalau kita baca kefasihan kita, fasahah kita slow lagi, kita boleh pergi 1 jam. Confirm boleh habis. Fikirlah cari jalan macam mana nak baca 20 halaman muka surat. 10 helai menyamai 20 halaman muka surat. Cari jalan, ikhtiar, set program dalam diri kita, kita nak baca Quran. Kita memang kena program. Kok mana pun ingat Quran dulu. Allahumma ja'al Qur'ana lana qarina, tuan-tuan. Jadikan Quran ni sebagai rakan karib kita. Telefon ni kalau kita tak usah cakap lah, satu hari kita sentuh berapa kali, tak usah cakap, tuan-tuan. Kejap-kejap tengok orang WhatsApp, kejap-kejap, tuan-tuan. Jadikan Quran itu, tuan-tuan, sebagai rakan karib kita. Yang pasti Quran ini akan datang menerangi cahaya dalam alam barzah kita kelak. Kubur akan diterangi dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada azab kubur, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Kadang-kadang kita tengok, tuan-tuan, termasuk diri saya, tuan-tuan, susah nak baca Quran. Maka Ramadan ni datang, tarbiyah diri kita. Kita kena set satu hari supaya kalau kata hari yang 13, patutnya kita dah sampai dah halaman paling tidak 120 ke 200. Kalau ikutkan dah 260 betul. Kali dengan bukan halaman 260 pada muka surat tersebut, tuan-tuan. Maksudnya memang boleh capai, insya-Allah.
Kalau kita tak mampu nak baca Quran, kurang-kurang kita ada zikir kita. Tak kisahlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan apa-apa sekalipun, biar ada target dia lebih tinggi daripada pelaksanaan luar daripada Ramadan. Kita mampu bangun awal di pagi hari, sebelum nak sahur, solat dulu 2 rakaat. Sebab tu hikmah bangun sahur Nabi ajarkan. Dan Allah didik tarbiyah kita dalam bulan Ramadan, kita bangun sahur. Lepas kita bangun sahur, kita solat. Dan Nabi pernah menyatakan, siapa yang solat sunat ni khairun minad dunya, tuan-tuan. 2 rakaat ni minal fajr. Solat sunat subuh 2 rakaat sebelum subuh, tuan-tuan, kebaikan, tuan-tuan, daripada dunia dan segala isinya. Sebab tu didikan daripada bulan Ramadan. Didikan daripada bulan Ramadan ni kita bangun sahur. Kerana apa? Luar Ramadan kadang-kadang orang seling terlajak, tuan-tuan, untuk menempatkan diri dia untuk memenuhi saf dalam mengerjakan solat fardu berjamaah subuh. Dah masuk waktu ke? Belum. Sebab tu saya tengok orang-orang yang ada ilmu, tuan, mereka bila kadang-kadang diuji terlajak bangun subuh, Allahu Rabbi, menyesal hari ni, rasa macam tak sempurna, rasa tak sempurna. Hanya terlepas solat subuh berjamaah, kalau kata-kata ni solat subuh berjamaah di surau kat masjid tu, terlepas solat subuh, terlajak sikit, tuan, dah rasa tak sempurna. Hakikatnya dia boleh solat subuh berjamaah di rumah dengan anak-anak, dengan sahabat-sahabat, di tempat-tempat penginapan dan sebagainya. Dia rasa tak sempurna. Sebab apa? Dah tanam dalam hati dia untuk mendapat suatu kebaikan yang Allah Ta'ala janjikan kepada umat Muhammad. Yang keistimewaan ni Allah Ta'ala berikan kepada siapa? Kepada umat Nabi SAW. Maka kita beruntung dan bertuah. Kita ni memang kalau kita nak mengharapkan sesuatu, kita mengharapkan nak mendapat sesuatu yang terbaik daripada Allah Subhanahu Taala. Bila kita memberi kepada orang, hakikatnya dalam hati kita mengharapkan nak terima bahagian daripada orang, kan? Tapi pengharapan kita tidak semestinya Allah Ta'ala boleh sempurnakan, kan? Ada pengalaman, tuan-tuan. Saya ingat pengalaman saya, tuan-tuan, bila masuk Ramadan, tuan-tuan, saya buat rakaman radio, tuan-tuan. Buat rakaman di radio 30 slot untuk disiarkan dalam bulan Ramadan. Saya pun prepare lah, buat preparation ni, tuan-tuan. Slot yang pertama isi kandungan ini, tajuk ini, dalilnya apa ni, sampai 30, sampai masuk nuzul Quran, sampai masuk zakat, sampai masuk nak menyambut hari ini, saya buat, tuan-tuan. Sampai hari sebelum nak masuk Ramadan, saya pergi buat rakaman. Saya pun tak pernah masuk RTM. Masuk RTM sekali bagi 30 slot, tuan-tuan. Rakam 30 slot, tuan-tuan. Tapi takdir Allah Ta'ala, rakaman itu, tuan-tuan, tak melekat pada rakaman tersebut, tuan-tuan. Nothing, hanya ada satu, tuan-tuan. Masya Allah. Saya kebalik, saya fikir ini semua sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tak saya cakap imbuhan, tak saya cakap kalau dengan 30 slot tu, saya kata hari ni saya memang dapat satu kedudukan yang baik, termasuk waktu, kan. Tapi takdir Allah mengatasi segalanya. Kita bukan nampak dari sumber keuangan, tapi inilah semua ketentuan Allah Ta'ala. Apapun yang kita ambil lah bulan Ramadan itu, kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ahli ibadah, dapat meneruskan ibadah untuk mendapat halawatul iman di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu Ta'ala, kurang dalam daripada kalamah habis cakap ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.